Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi ruang dan peluang untuk terus berada di dalam bulan Ramadan 1444 Hijrah. Insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan fadilat bulan Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan, latamanna al-'ibadu an yakuna syahru Ramadan sanatan." Sekiranya hamba itu mengetahui apa kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan itu berlaku sepanjang tahun, ya. Bagaimana kalau kita tengok Ramadan itu banyak sangat fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok yang pertama sekali, kalimah Ramadan satu-satunya bulan yang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila akhiril ayah. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Adapun bulan-bulan yang lain tidak tercatat namanya di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok juga kehebatan bulan Ramadan ini, sehingga kan kita menyambut Ramadan ini, kita mengalu-alukan kedatangan Ramadan ini sebenarnya 2 bulan lebih awal lagi. Ya, masuk saja 1 Rejab, kita terus beramai-ramai kita anjurkan hadis doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita sehingga kita dipanjangkan usia dan dapat bertemu dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya kalau kita tengok kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, iaitulah bulan yang disyariatkan ibadah puasa padanya. Yang mana apakah kehebatan puasa itu? Puasa itu adalah salah satu daripada 3 di antara 3 amalan yang memiliki pahala yang sangat besar selain daripada orang yang bersabar dan juga orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain. Ganjaran amalan yang paling besar adalah puasa. Okey. Bagaimana kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin illa as-siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Ya, ini hadis qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu diberi ganjaran pahala seumpama 10 kebaikan. Ya, satu kebaikan yang kita buat, ganjaran pahalanya seumpama 10 kebaikan yang kita lakukan tadi. Bahkan digandakan sehingga 700 kali ganda, melainkan puasa. Maka Allah sebut fahuwali, ibadah puasa itu bagi aku, yakni ganjarannya aku yang akan bagi. Wa ana ajzi bih, aku akan bagi ganjarannya tanpa batasan, tanpa had, bila hasrin, ya, tanpa batasan. Allah Subhanahu wa taala beri akuan, aku sendiri yang akan membalasnya, yakni memberi pahala tanpa batasan. Masya-Allah, hebat sangat, ya. Jadi kalau kita tengok ibadah puasa ini, kehebatan ibadah puasa ini akan dapat 8D. Ya, siapa yang berpuasa dia akan dapat 8D. D yang pertama apa dia? Tadilah dianugerahkan
pahala yang paling besar. Okey, kemudian yang kedua, diampunkan dosa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang lelaki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa, orang lelaki yang menjaga maruah, orang perempuan yang menjaga maruah mereka, ya, dan orang lelaki yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang perempuan yang banyak mengingati Allah, maka ganjarannya a'addallahu, Allah telah menyediakan lahum, bagi mereka, maghfirah, keampunan, wa ajran azima, dan ganjaran yang sangat besar. Masya Allah, hebatnya ganjaran bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, iaitulah bagi orang berpuasa ini dijauhkan dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, man sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu, Allah telah menjauhkannya dari api neraka jahanam masirata mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Masya Allah, hebatnya, ya. Kemudian yang keempat, dikurniakan 2 detik yang amat menggembirakan bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lis-saimi farhatani idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha bisaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan, ya. Iaitulah yang pertama, apabila ia iftar, ia berbuka puasa, fariha, ia gembira, seronok, ya. Kalau kita lihat 12 bulan setahun, hanya di bulan Ramadan sahaja semua umat Islam, tak kira di mana sahaja, menanti-nanti akan masuknya waktu maghrib, ya. Kalau bulan lain tu mungkin maghrib masih ada di jalan, ya. Mungkin maghrib memang biasanya tidak berhimpun beramai-ramai, tapi pada bulan Ramadan semua orang, ya, di mana sahaja berada akan berhimpun menanti masuknya waktu maghrib, kerana di situ adanya kegembiraan pertama sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berbuka puasa. Yang kedua, apabila bertemu Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapat kegembiraan dengan puasa yang dilakukan, ibadah puasa yang dilakukan ketika dia berada di atas dunia. Masya Allah. Yang kelima, iaitulah diam dan gerak-geri yang baik bagi orang yang berpuasa itu tidak sia-sia, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, sumtus saimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa ilmuhu wa amaluhu mudha'afun. Sumtus saim, diamnya orang yang berpuasa, ya. Dia diam, dia menahan diri dari mengeluarkan perkataan yang tidak baik, ya. Maka ganjaran pahalanya seperti dia bertasbih. Masya Allah, hebat, ya. Kemudian wa naumuhu ibadah, tidur orang yang berpuasa itu ganjarannya seperti dia beribadah. Tapi tak acilah lepas subuh terus tidur, bangun zuhur saja, ya. Lepas zuhur tidur pula bangun asar, lepas asar tidur maghrib baru bangun. Itu tak jadilah, itu jangkrim puasa dia, ya. Dia mestilah tidur itu sekurang-kurangnya dia kailulah untuk mendapatkan tenaga bagi dia bangun malam. Wa du'auhu mustajabun, doa orang yang berpuasa ini kata Nabi mustajab, diterima,
oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya digandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, hebat. Yang keenam, iaitulah dibentengi dari siksa neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Siam, yakni puasa itu adalah junnah. Bahasa Arab ini sangat unik. Kita kena baca dengan baris yang betul, ejaan yang sama, baris yang berbeza, membawa makna yang berbeza. Junnah ini maknanya perisai. Kalau jannah, syurga. Kalau jinnah. Jadi puasa ini Nabi sebut adalah junnah, sebagai perisai. Perisai apa? Iaitulah perisai yang amat kebal antara as-saim, orang yang berpuasa, dengan api neraka. Puasa ini sebagai perisai antara orang yang berpuasa dengan maksiat, dengan dosa. Ini janji daripada Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, diberi kesihatan zahir dan batin. Hadis Nabi SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sihat. Ini Nabi SAW menyebut bahawa dengan ibadah puasa itu sebenarnya memberi kekuatan fizikal, kesihatan yang baik kepada orang yang mengamalkan puasa. Itu pasal kalau kita tengok ada Nabi yang berpuasa Isnin Khamis, ada yang berpuasa 3 hari sebulan, ayyamul bid, hari-hari putih. Bagaimana Nabi Daud alaihi salam berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka. Masya Allah, hebat. Jadi bagaimana kalau kita lihat seorang doktor perubatan Arab, Al-Harith ibnu Kaladah, menyebut al-ma'idatu baitud da'i wal hamiyatu ra'su kulli da'. Perut adalah sarang segala penyakit, maka menjaga makanan adalah punca segala rawatan. Sudah tentu di dalam bulan Ramadan kita akan memilih makanan yang baik-baik, makanan yang memberi manfaat, makanan yang memberi tenaga, makanan yang bila kita makan pada waktu malam akan memberi pada kita rasa yang tidak lapar, rasa yang tidak mudah lapar, cepat kenyang, yang kita tak rasa lapar sangat waktu siang hari, seperti buah kurma, susu dan sebagainya. Biasanya di dalam bulan Ramadan sudah tentu kita akan memilih makanan-makanan yang lebih baik. Yang jajan-jajan tu biasanya orang tak makanlah dalam bulan Ramadan. Kemudian di yang ke-8, Masya Allah, ni lagi hebat. Di yang ke-8, bagi orang yang berpuasa, dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yang mana Nabi menyebut syurga itu rindu akan 4 golongan. Golongan yang pertama, taliyil Quran, orang yang membaca Al-Quran, bukan sekadar membaca, memahami, bahkan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan, dijadikan sebagai panduan dalam melayari bahtera kehidupan. Yang kedua, hafizul lisan, iaitulah orang yang memelihara lisannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, falyaqul khaira aw liyasmut, hendaklah kita mengeluarkan perkataan yang baik-baik, menggunakan lisan kita untuk mempertuturkan kalimah yang baik-baik. Kalau tak mampu, auliyasmud, maka lebih baik kita diam sahaja. Pasal tadi hadis tadi sebut dah, diamnya orang yang berpuasa, dia mendapat pahala seperti pahala dia bertasbih. Masya Allah, hebatnya ganjaran orang yang berpuasa. Yang ketiga, mat'imul ji'an, iaitulah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Mut'imul ji'an, atau mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, syurga rindu akan golongan keempat, orang yang berpuasa pada bulan
Ramadan. Masya Allah, hebatnya. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kepada kelebihan Ramadan yang keempat, iaitulah digandakan pahala amalan. Bagi orang yang melakukan amalan sunnah, maka dia dapat pahala seperti mengerjakan amalan fardu. Ini khusus pada bulan Ramadan. Dan bagi orang yang melakukan amalan fardu, maka dia mendapat pahala seperti 70 amalan, ya, 70 amalan fardu yang dia lakukan. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Syaban, ya. Esoknya Ramadan, Nabi berkhutbah dengan satu khutbah yang sangat panjang. Maka di antara intisari khutbah tersebut, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda 70 fariḍah, faman adda fariḍah fima siwahu wa man adda fihi fariḍatan kana kaman adda 70 fariḍah. Ya, okey. Apa yang Nabi SAW sebut? Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah fihi, yakni pada bulan Ramadan, ya, dia buatlah perkara yang sunat, perkara kebaikan apapun, afishus salam, dia beri salam pada orang, ya, 3S, dia sapa, dia senyum, dia salam, ya, ataupun dia baca Quran, ya, sunnah, dia sembahyang sunat, ya, maka ganjarannya kaman adda fariḍah fima siwahu, ganjaran pahalanya menyamai dia melakukan ibadah fardu pada bulan selain dari bulan Ramadan. Masya Allah. Wa man adda fihi fariḍah, barang siapa yang melakukan pahala amalan fariḍah, yakni amalan fardu, kana kaman adda 70 fariḍah, adalah seperti orang itu melakukan 70 amalan fardu. Masya Allah, hebatnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Yang kelima, di antara fadilat atau kelebihan bulan Ramadan itu, iaitulah bulan diturunkan Al-Quran, ya. Apa kehebatan Al-Quran sehingga Ramadan ini menjadi hebat dengan Al-Quran, ya? Maka ada dua kelebihan. Iaitulah yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang mendampingi Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini memberi syafaat kepada dia. Al-Quran ini sebagai pemberi syafaat kepada dia. As-siyamu wal Quranu yashfa'ani lil ibadi yawmal qiyamah. Yaqulu as-sawm ar-rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar. Wa yaqulu al-Quran ar-rabbi mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafa'a bihi. Bagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita puasa dan Al-Quran yashfa'ani, kedua-duanya memberi syafaat lil ibadi, kepada seseorang hamba itu bila yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Maka puasa berkata, wahai Tuhan, aku telah menghalang dia daripada makan, daripada minum pada siang hari di bulan Ramadan. Dan Quran berkata, wahai Tuhan, aku disebabkan akulah dia terhalang dari tidur pada waktu malam. Maka kedua-duanya memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu yang pertama, kehebatan Al-Quran. Yang kedua, kehebatan Al-Quran ini, barang siapa yang menjadi pendamping kepada Al-Quran, dia diisytihar sebagai sebaik-baik manusia. Masya Allah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di kalangan kamu adalah orang yang pertama ta'allama al-Quran. Maka ulama tafsir menterjemahkan ta'allama al-Quran ini sebagai orang yang tilawat al-Quran.
mentilawah Al-Quran, bukan qiraah Quran, bukan sekadar membaca, tetapi meneliti, membaca dengan perlahan-lahan, membaca dengan tartil, menjaga makhraj hurufnya, ya, menjaga tajwidnya, menghafaz sekadar yang dia mampu, ya. Dalam masa yang sama dia berusaha untuk terus menghafaz Al-Quran, dia memahami isi kandungan Al-Quran, bahkan dia memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Ini maksud ta'allama yang disebut oleh ulama tafsir, ulama hadis, maaf, ya. Dan yang kedua, wa'allamahu maksudnya dia mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Dia mengajar pula pada orang lain. Dia belajar untuk mendapatkan ilmu untuk diri dia dan dia ajar pula kepada orang lain. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang terbaik di kalangan kita. Tapi minda manusia ini berbeza, ya. Dia set dah dalam minda dia, ya. Kadang-kadang kalau orang tanya kerja apa, tak ada, ngajar Quran biasa-biasa je, guru Quran kampung, ya. Sedangkan Nabi mengiktiraf orang yang mengajar Al-Quran, pendamping Al-Quran ini, orang yang faham Quran, orang yang mengajarkan Quran kepada orang lain adalah sebaik-baik manusia. Tak ada lagi istilah saya ni guru kampung saja, ya. Saya ni guru ajar Quran biasa-biasa saja, tidak, ya. Kita kena berbangga dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, ya. Maka kesimpulannya, fa khairun nas man jama'a baina hadzainil wasfaini, ya. Sebaik-baik manusia barang siapa yang menghimpunkan dua sifat ini, yakni ta'allama al-Quran, yang pertama mempelajari Al-Quran, thumma 'allamahu linnas, kemudian yang kedua ia mengajarkannya kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan Ramadan yang keenam, iaitulah Ramadan dan doa sangat-sangat rapat. Bagaimana kalau kita meneliti di dalam suratul Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185, ya. Allah Subhanahu wa taala cerita berkaitan dengan Ramadan. Adapun ayat 186 berkaitan dengan doa, dan ayat 187 Allah sambung balik berkaitan dengan bulan Ramadan, ya. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahawa doa dan Ramadan itu sangat rapat seperti isi dengan kuku, ya. Dan kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, salasatun la yuraddu du'aahum, ya. Al-imamul adil, as-saim hatta yuftira, wa da'watul mazlum. 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Siapa dia? Pertama, al-imamul adil, imam yang adil, yang ia menjadi pemerintah, dia tidak menzalimi orang yang berada di bawah pemerintahannya, ya. Yang kedua, as-saim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Jadi sepanjang kita berpuasa, perbanyakkan doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita tengok apakah di antara doa-doa yang dianjurkan, ya, untuk orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, iaitulah doa orang yang dizalimi, ya. Jadi kita tengok di antara doa-doa yang dianjurkan, yang pertama iaitulah doa memohon keberkatan, ya. Kalau kita tengok, kita ni sentiasalah memohon berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila-bila lagi di dalam bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada malam Al-Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun. Mohon berkat, ya. Keberkatan ini sangat-sangat penting. Apa makna berkat? Berkat ini maknanya aziyadah fil khair, bertambah pada kebaikan. Yang kita buat baik dah, tapi dia akan bertambah, dia akan konsisten, dia akan berterusan kebaikan tersebut. Dan keberkatan ini kita carilah keberkatan dalam kehidupan. Nak berkat dalam kehidupan kena ada sifat taqwa.
Nak berkat pada amalan kena ada ikhlas, dan nak berkat pada harta kena selalu infak, ya. Kemudian yang kedua, doa mohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat rahmat Allah, sifat rahim Allah, sifat rahman Allah, ya. Dan rahmat ini akan pergi kepada orang yang beriman dan orang yang beramal saleh sahaja. Iman, amal saleh, rahmat Allah akan cari orang ni, ya. Di antara doa yang dianjurkan, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, rahmatilah kami, dan berikanlah taubat, terimalah taubat kami. Yang ketiga, doa yang dianjurkan pada bulan Ramadan, minta 4 perkara, ya. Iaitulah pertama, kita minta redha Allah. Kedua, kita minta syurga Allah. Ketiga, minta dijauhkan dari api neraka. Dan yang keempat, kita minta al-afwa, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, kami memohon redha-Mu, redha, ya. Wal jannah, kami mohon kurniakanlah kami jannah, bagilah kami masuk syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami mohon lindungi daripada kemarahan kemurkaan-Mu dan lindungi kami daripada api neraka. Dan akhir yang kita minta apa dia? Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau ini sangat pengampun, sangat kuat mengampunkan dosa-dosa. Fa'fu 'anna, maka ampunilah kami, ya. Ulama menggariskan al-farqu bainal afwa wal maghfirah. Terdapat perbezaan di antara maghfirah dan afwa. Maghfirah keampunan juga, afwa keampunan juga. Tetapi kenapa apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah doa yang terbaik untuk kami baca ketika bertemu Lailatul Qadar, ya, pada bulan-bulan Ramadan? Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Maka ulama menyebut perbezaan di antara maghfirah dan afwa. Maghfirah ini kita mohon keampunan daripada Allah, dan Allah akan beri kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi dalam buku catatan amalan masih tercatat kesalahan tersebut, dan ia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cumanya tidak akan diberi apa-apa balasan. Berbeza dengan afwa, ya. Afwa ini Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan bagi sesiapa yang dikehendaki, akan dihapuskan catatan seolah-olah kita tak buat, ya, dan tidak akan dipersoalkan di hadapan Allah, dan dia tidak akan dapat apa-apa ganjaran daripada kejahatan yang dia lakukan. Balasan tu tak kena, ya. Masya Allah. Kemudian kita tengok di antara waktu-waktu yang mustajab doa, iaitulah waktu sahur itu sendiri, ya. Jangan lupa kita berdoa. Bahkan dalam Quran Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun, ya. Pada waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ahli syurga. Kita tadi nak jadi orang yang dirindui oleh syurga, ya. Maka lazimkan ciri-ciri, sifat-sifat yang ada pada ahli syurga, iaitulah memperbanyakkan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Kemudian yang kedua, antara azan dan iqamah, ya. Bila tak iqamah lagi, azan kita solat sunat qabliyah, banyakkan berdoa, ya, sebelum iqamah dilakukan oleh Tok Bilal. Kemudian seterusnya selepas solat fardu, ya, dan seterusnya pada hari Jumaat, lebih-lebih lagi bulan Ramadan hari Jumaat. Dan ada hadis menyebut selepas waktu asar, antara waktu-waktu yang ada detik yang Allah tidak akan tolak doa kita, ya. Dan kemudiannya di antara lainnya juga ketika iftar, itu di antara waktu-waktu yang mustajab doa kita. Dan di antara hikmah, ya, di sebalik doa yang pertama, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dari jin dan syaitan, dan juga
syaitan berbentuk jin dan syaitan berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas, ya. Syaitan ni ada yang berbentuk jin, ya, dan ada yang berbentuk manusia. Dia sihir, dia suka main sihir, ya. Dia suka main benda-benda yang gaib macam tu. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita terpelihara daripada syaitan yang dua jenis ini, ya. Itu hikmah di sebalik berdoa. Yang kedua, ya, dengan doa tadi dapat mempertingkatkan kekuatan hati dan perasaan kita. Ya, sebagai contoh, jika kita diuji dengan Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah sebagai contoh, ya, maka orang yang banyak berdoa ini dia tidak akan menzahirkan kesedihan dia, bahkan dia dapat ubati dengan meletakkan semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia redha, ya, dia redha. Kemudian yang ketiga, Allah suka dan kasih kepada orang yang suka berdoa, ya. Dan hikmah di sebalik doa ini yang keempat, sebagai penghubung dengan ibu bapa, ya. Bila teringat kepada ibu bapa, kita berdoa, Rabbighfir lana warhamna, ya, Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani saghira. Perbanyakkan berdoa, mohon supaya Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, ya. Dan supaya Allah merahmati mereka. Dan di antara hikmah di sebalik doa juga sebagai penghubung silaturahim sesama manusia. Bukan sekadar hablum minallah, tetapi ia juga sebenarnya hablum minan nas. Bahkan Nabi SAW menyebut doa seorang mukmin, ya, kepada saudaranya tanpa pengetahuan orang tersebut, maka itu di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun muslimin muslimat, dalam kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan hati kita bersih. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebut, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepada aku, nescaya aku akan memberi, mustajabkan, ya, aku akan menunaikan permintaan kamu. Tetapi kita kena tengok jugalah orang yang berdoa tu macam mana. Maka kita perlu menjaga hati kita, ya, supaya doa-doa yang kita pohon, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan diterima oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, ada istijabahnya, ya, ada responnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka peliharalah hati kita supaya hati kita sentiasa menjadi hati yang hidup, ya, bukan sekadar tubuh badan kita saja hidup, ya, tapi kita nak hati kita juga menjadi hati yang hidup, supaya apa saja yang kita lakukan akan dinilai, akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi, ya. Ini adalah pengarang kitab Al-Hikam. Apa yang disebut, ya? Dia menyebut bahawa hati yang mati ini, dia takkan rasa sedih bila terluput kesempatan untuk melakukan kebaikan. Allah beri dia kesempatan berada dalam bulan Ramadan, tapi dia tak rebut peluang sepenuhnya untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya pada bulan Ramadan, memperbanyakkan ibadah, ya, memperbanyakkan tilawah Quran, memperbanyakkan berdoa, ya. Dia tak rebut pun peluang tu. Maka kalau dia tak rasa sedih pun bila dia terluput kesempatan untuk melakukan kebaikan ini, maka Ibnu Athaillah menyebut ini di antara tanda-tanda hati yang mati. Yang kedua, antara tanda hati yang mati, dia tidak rasa menyesal dengan maksiat yang dia lakukan. Mungkin pada bulan Ramadan ini dia ada mengata ke orang, ya? Mungkin pada bulan Ramadan ini dia ada melakukan maksiat mata, tengok benda yang maksiat. Mungkin pada bulan Ramadan ini dia ada melakukan maksiat telinga, dia dengar benda yang tak sepatutnya dia dengar, ya? Maka dia tak rasa menyesal dengan maksiat yang dia lakukan. Ulama menyebut ini di antara hati-hati yang mati. Dan yang paling dahsyat sekali, apabila kita berada di atas dunia ini, jika kita terhalang dari mengingati Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik,
Maka ulama menyebut antara sebab terhalangnya seseorang itu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala mungkin terdapat amanah yang dia khianati. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, mungkin terdapat tanggungjawab yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, mungkin terdapat dosa yang dilakukan tetapi dia masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk sama-sama kita mendidik hati kita agar menjadi qalbun salim sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada 2 tempat, ya. Kalau bab hati ni ada 125 tempat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tapi qalbin salim yang dalam tafsir Ibn Katsir menyebut qalbin salim ini khusus bagi hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hati orang kafir, hati orang munafik, dia tidak ada qalbun salim. Bahkan qalbun dia adalah qalbun marid. Marilah sama-sama lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini kita mendidik hati kita agar hati kita termasuk dalam golongan qalbun salim tadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Ini menceritakan tentang hati yang diselamatkan oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, iaitulah pada hari akhirat nanti tidak akan bermanfaat segala harta, segala anak pinak, melainkan yang bermanfaat harta dan anak pinak yang dimiliki oleh orang yang hatinya adalah hati yang salim, hati yang sejahtera. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 84. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, iaitulah berkaitan dengan hati yang suci yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak kita semua, diri saya dan kita semua untuk sama-sama lebih-lebih lagi lah kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan ini kita mendidik hati kita supaya hati kita menjadi hati yang salim, ya, qalbun salim, dengan ada 4 cara, ya. Cara yang pertama iaitulah al-imtithalu li awamirillah, kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-ijtinabu an nawahihi, iaitulah kita menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita menjauhi segala hal yang mengganggu dalam kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebut dah, ya, di antara yang perkara-perkara yang menyebabkan kita terhalang dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, 3 perkara tadi. Jadi kita kena jauhi perkara-perkara tersebut. Banyakkan kita baca dalam surah Ra'd ayat 39. Jadi keamalan kita, yamhullah ma yasha, buang jauh, yamhullah ma yasha, moga Allah menghapuskan apa-apa yang dikehendaki, wa yuthbit, dan moga Allah menetapkan hati kita pada beriman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Dan yang keempat, kita sentiasa menjaga makan kita kerana kita bimbang. Makanan yang kita makan tadi tidak tahu halal haramnya, maka ia sebagai hijab untuk hati kita menjadi hati yang salim, untuk hati kita mendapat kebaikan. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya yang halal itu jelas lagi nyata, yang haram itu jelas lagi nyata, dan di antara kedua-duanya sama samar, yakni tidak jelas halal dan haramnya. Maka hendaklah kita jauhi perkara-perkara tersebut kerana kita bimbang. Perkara-perkara seperti ini yang akan menyebabkan terhalangnya hati kita daripada rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita termasuk dalam golongan yang dapat merebut segala fadilat, kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan akhirnya sama-samalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di dalam golongan yang sentiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, dan dapat melakukan yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.